Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Datuk Seri Anwar Ibrahim memang Perdana Menteri yang setakat ini antara yang terbaik dan mungkin terbaik. Kalau kamu setuju dia terbaik, kamu boleh komen, saya setuju. Salah satu yang terbaik Perdana Menteri pernah laksanakan adalah sesi pemukiman Menteri Bincang KPI 100 hari. Ini arahan terbaru daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang ini saya sangat setuju kerana dengan perkara ini rakyat dapat menilai. Malah Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat menilai dengan serius apakah yang telah dilakukan oleh menteri-menteri kabinetnya. Bukan hanya goyang kaki makan gaji. Bukan hanya goyang kaki tunggu allowance. Bukan hanya goyang kaki dapat nama, kena puji-puji, dapat kredit tapi tak buat kerja. KPI, indeks prestasi itu penting. Bukan saja Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mau lihat, tetapi rakyat juga mau lihat. Bukannya mau senaraikan berapa banyak kenduri yang kau pergi, berapa banyak lawatan yang kau pergi, bukan. Tapi adalah kita mau lihat bagaimana kejayaan. Bukan pergi lawatan, bukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, anggota kabinet akan mengadakan sesi pemukiman atau retreat minggu depan untuk membentangkan prestasi semasa dan rancangan dalam tempoh 100 hari pertama pentadbirannya. Anwar berkata demikian ketika menjawab soalan seorang hadirin pada majlis makan malam anjuran Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengenai sasaran khusus dalam tempoh 100 hari pentadbirannya. Butiran lanjut akan dibincangkan pada sesi pemukiman berkenaan. Tetapi dalam kenyataan itu, Anwar menjawab seminggu lagi akan diadakan pemukiman menteri untuk para menteri membentangkan pencapaian mereka setakat ini. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, pada retreat itu, mereka boleh membentangkan pencapaian mereka, KPI yang perlu dipenuhi dan rancangan pada masa depan. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim pada satu majlis yang diadakan sempena lawatan rasmi pertamanya ke Indonesia. Turut bersama-sama dalam lawatan itu ialah isterinya sendiri, isteri Anwar Ibrahim Dr. Wan Azizah Wan Ismail, juga Menteri Luar iaitu Zamri Abdul Kadir dan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri iaitu Tengku Zafrul Abdul Aziz yang merupakan antara delegasi Malaysia yang hadir pada majlis itu. Turut hadir juga ialah Menteri Besar Selangor iaitu Amiruddin Syarif. Menjawab soalan mengenai belanjawan 2023 yang akan dibentangkan, Datuk Seri Anwar Ibrahim secara berseluruh berkata, dia pernah membentangkan 8 belanjawan sebelum ini dan oleh itu akan melakukan persediaan yang terbaik. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, kami akan mengambil kesempatan daripada semua elemen positif dalam bajet 2023 sebelum ini yang telah dibentangkan oleh Tengku Zafrul, kata Anwar. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kepentingan Malaysia dalam melakar lanskap politik baru selepas pilihan raya umum ke-15 yang lalu dengan memberi tumpuan bagi menangani elemen yang mengancam demokrasi termasuk isu rasuah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya yakin dengan apa yang mahu dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini.
Sebab kenapa? Sebab kita mau lihat kerajaan yang ada hala tuju. Kita mau lihat menteri-menteri yang ada hala tuju. Bukannya buat tapi tak ada hala tuju. Bukannya untuk untuk hentam saja tanpa hala tuju. Tapi dengan apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, kita dapat mengetahui dan membuat kesimpulan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, adalah seorang yang memang ada hala tuju. Beliau tahu apa yang beliau mau lakukan. Beliau sungguh-sungguh teliti dengan apa yang mau dilaksanakan. Ini amat penting bagi seorang Perdana Menteri. Kerana dengan melakukan ini, maka pembaziran, maka ketirisan, maka yang tidak perlu dapat dielakkan. Perbelanjaan dapat dielakkan daripada terlebih-lebih. Sebab kalau tanpa hala tuju, itu akan menyebabkan budgeting pun ke laut. Malah semua resources, termasuk tenaga, termasuk sumber daya manusia, semuanya akan menjadi terbazir. Tetapi kalau ada yang namanya target, yang ada namanya clear punya path, clear guideline, tahu mana nak pergi, macam mana jalannya, macam mana itu kejayaan, macam mana yang dianggap gagal. Mana kata setiap gerak langkah, setiap fasa-fasa, menteri-menteri dapat membuat penilaian. Adakah yang mereka lakukan itu on track ataupun semakin terkeluar? Jika on track, okay, keep it up, perbaiki. Tapi kalau out of track, mesti evaluate kenapa out of track dan buat rancangan, perbaiki yang salah, yang salah buat, perbaiki, modified sikit sampai keep in track balik. Ini baru kerajaan yang betul. Bukan hanya sembarang buat saja. Sedar-sedar dah habis berpuluh-puluh bilion. Kerana apa? Kerana mungkin tidak ada hala tuju yang betul. Malah ada juga menteri yang KPI pun tidak faham. Apa bendanya KPI pun tak faham. Sampai yang disenaraikan dalam KPI, pergi melawat lah pula. Pergi melawat orang kahwin, pergi kenduri, macam-macam. Itu bukan KPI. Yang itu orang kampung pun pergi. Orang kampung pun pergi kenduri. Orang kampung pun pergi tahlil kah. Orang kampung pun pergi jumpa warga emas. Itu bukan KPI. Yang itu adalah tugas asasi manusia. Aduh, jadi tahniah diucapkan kepada Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita jumpa lagi. Bye.